ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarhamah Puan Natrah binti Ismail. Saya mengharapkan seluruh ahli keluarga Allahyarhamah terus tabah dalam menghadapi situasi ini. Kita berdoa moga-moga Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat ke atas Allahyarhamah serta ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh serta beriman. Untuk makluman, beliau telah berkhidmat sebagai ahli parlimen Sekijang semenjak tahun 2018 sehingga 2022. Pada yang beragama Islam, diminta sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Puan Natrah binti Ismail, manakala pada yang bukan beragama Islam diminta bertafakur selama 1 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Untuk memulakan sesi pada hari ini, saya mempersilakan Datuk Muhammad Isam bin Muhammad Ismail yang berhormat tampin. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. 4 minggu sudah berlalu, tampin menanti, setia menunggu. Usah dibuang masa dan waktu, soalan tampin soalan nombor 1. Yang berhormat Menteri. Ya, Tuan Yang Dipertua, Self-Sufficiency Ratio SSR atau kadar sara diri merupakan pengukuran terhadap kemampuan sesebuah negara untuk memenuhi keperluan domestik melalui pengeluaran tempatan. Dalam konteks security makanan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM memantau status bekalan 8 komoditi makanan utama, yaitu beras, sayur, buah, daging ayam atau itik, telur ayam atau itik, daging lembu, susu segar dan ikan makanan edible fish. SSR yang dicatatkan bagi bahan makanan utama negara pada tahun 2022 adalah seperti berikut. Beras 62,6% SSR, sayur 44,7%, buah 78,1%, daging lembu 14,7%, daging ayam dan itik 94,4%, telur ayam dan itik 108,9%, susu segar 57,3%, ikan makanan edible fish 90,2%. Dan bagi menambah baik SSR dan meningkatkan keterjaminan makanan, KPKM memfokuskan kepada komuniti tanaman dan ternakan seperti berikut. Pertama, padi. Mempertingkat produktiviti padi menerusi inisiatif Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB, menerusi model mini Kincan dan projek perintis penanaman padi 5 musim dalam tempoh 2 tahun. Matlamat pelaksanaan program Smart SBB adalah untuk mencapai SSR beras negara kepada 75% menjelang tahun 2025 dan 80% menjelang tahun 2030. Kedua, ternakan ruminan bagi penghasilan daging dan susu. Meningkatkan jumlah bilangan ternakan ruminan bagi penghasilan daging lembu atau kerbau ke tahap SSR 50% dan SSR 30% bagi daging kambing dan bebiri dalam tempoh 5 tahun 2021 ke 2025 melalui Plan Strategik Pembangunan Industri Pedaging Negara PIF Plan 2021 ke 2022. Plan Strategik Pembangunan Industri Tenusu Negara Dairy Plan 2021 ke 2025 turut dilancarkan dengan sasaran penambahan 20 juta liter susu segar ke arah mencapai SSR 100% menjelang tahun 2025. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang mencatatkan SSR yang rendah serta kadar import yang tinggi meningkatkan pengeluaran sayur-sayuran seperti halia, kubis dan cili serta buah-buahan seperti kelapa. Dasar akor makanan negara 2.0 KPKM menyasarkan SSR buah-buahan dan sayur-sayuran masing-masing sebanyak 83% dan 79% menjelang tahun 2030 dan perikanan dan aquacultur memperkasakan pengeluaran ikan makanan melalui aquacultur yang menyasarkan pengeluaran aquacultur berbanding perikanan tangkapan pada nisbah 60 ke 40 menjelang tahun 2030. Sekian, terima kasih. Yang berhormat tampin soalan tambahan.
Sasaran SSL yang telah ditetapkan dalam dasar agro makanan negara 2.0 bagi setiap jenis tanaman dan ternakan perlu dicapai dengan secepat mungkin. Hal ini membolehkan kita tidak terus bergantung kepada negara luar dan berdepan risiko sekatan ekspor serta peningkatan cukai ekspor daripada negara sumber. Persoalan saya, adakah sasaran SSL yang bagi setiap sektor makanan keperluan yang telah ditetapkan begitu tinggi menerusi dasar agro makanan negara 2.0 bersifat realistik? Yang keduanya, saya masih belum mengenal pasti langkah konkret kementerian untuk memulihkan stigma golongan muda yang terus menjauhi sektor pertanian. Justru itu, apakah strategi baru kementerian berhubung kebimbangan tersebut yang boleh menjejaskan hasrat negara untuk mencapai sasaran SSL dan meningkatkan keterjaminan makanan negara? Terima kasih. Mohon Menteri. Ya, untuk menjawab sama ada matlamat itu realistik atau tidak, kalau kita lihat daripada 8 ini bahan makanan utama yang tadi saya sebutkan yang tadi itu, ada yang kalau lihat jurang daripada sasaran sekarang berbanding dengan target adalah dekat. Seperti contoh, buah-buahan 78,1% berbanding dengan sasaran kita nak mencapai 83%. So itu sesuatu yang kita boleh mencapai dan ada juga yang jauh lagi sedikit seperti beras 62,6% berbanding dengan 75%. So ini pun agak realistik dan juga ada berbagai yang dari segi SSR ni kita kena review balik kerana target SSR ni kita akan letak setiap 5 tahun. Dan ada kadang-kala seperti contoh yang sayur-sayuran tu cuma 44,7% berbanding dengan 79% yang kita nak sasarkan. Tapi adakah ke semua sayur-sayuran kita tak cukup? Tak semestinya. So untuk maklumat yang berhormat, terdapat juga 50 item pertanian yang terpilih. Dilihat pencapaian kata SSR dengan 23 item telah melebihi 100%. So maksudnya seperti contoh ciri. Sekarang kita sebut ciri dia tak cukup. Tapi apakah jenis ciri yang tak cukup? Yang kita yang lebih tanam tu ciri yang besar, yang ciri yang panjang, yang ciri yang kecil tu yang kurang. So kita kena lihat jenis yang spesifik secara terperinci untuk isu ni. Dan untuk menjawab soalan yang kedua, untuk macam mana nak menarik perhatian golongan muda melalui program Agropreneur Muda, ini selalu membantu dan menggalakkan penglibatan golongan muda dalam bidang peternakan. Seperti contoh, ini dalam bentuk barangan bernilai 20,000 inkai setiap individu. Dan pada tahun 2021, seramai 96 orang peternak muda dalam menerima manfaat dengan nilai bantuan berjumlah 1,92 juta. Dan bagi tahun 2022, seramai 77 orang peternak muda yang telah menerima manfaat dengan nilai bantuan berjumlah 1,54 juta. Terima kasih. Yang berhormat Tanjung Karang. Terima kasih Yang di-Pertua. Assalamualaikum. Pengumuman kerajaan untuk menambah 50,000 hektar sawah baru di Sabah dilihat terlalu kecil dan seperti tiada kesungguhan dalam usaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk memastikan SSL mampu dicapai dalam waktu terdekat. Malah hanya mensasarkan SSL beras kepada 80% tahun 2030. Ini memandangkan jumlah keluasan jalapan padi Malaysia hanya berkeluasan sekadar 425,6 hektar mengikut laporan DOSM 2019. Kalau dibandingkan dengan Vietnam, 7,6 juta hektar, Thailand 9,6 juta hektar, Indonesia 12,2 juta hektar, India 43,2 juta hektar. Persoalan saya Yang di-Pertua, bagaimanakah atau bolehkah Malaysia mensasarkan sekurang-kurangnya 1 juta hektar jalapan padi bagi memastikan keterjaminan beras negara dicapai? Dan seterusnya, apakah perancangan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang kementerian untuk membantu menanggung kenaikan harga input pertanian termasuk benih padi, jentera dan sewan bendang yang amat membebankan para pesawah ketika ini? Sekian, terima kasih. Yang berhormat Menteri. Ya, yang untuk makluman YB Tanjung Karang, yang penghasilan beras ni, yang SSR ni, kita boleh capai dalam 75% atau 80% tanpa menambah saiz jelapang padi. Kerana ini bergantung kepada berapa yield,
berapa tahap penghasilan yang untuk 1 hektar itu yang lebih penting. Seperti contoh, sekarang kita capai 62,6% kerana yield untuk padi kita dalam sekitar 3 ke 3,4 tan per hektar. Kalau kita dapat meningkatkan itu kepada 6 tan per hektar, kita boleh capai 80%. So ini bukan saja nak melihat saiz geografi berapa besar nak tanam. Yang pentingnya berapa kita boleh dapat per hektar. Terima kasih. Soalan kedua. Kita persilakan untuk soalan yang kedua Datuk Seri Saifuddin Abdullah Yang Berhormat Indra Mahkota. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan nombor 2. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Indra Mahkota. Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia atau yang selalu disebut sebagai My Digital telah dilancarkan pada 19 Februari 2021 dan berperanan untuk merealisasikan aspirasi menjadikan Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi yang berpacukan pendigitalan dan peneraju serantau dalam bidang ekonomi digital. My Digital telah menggariskan 6 teras utama, 22 strategi, 48 inisiatif nasional dan 28 inisiatif merentasi 3 fasa pelaksanaan sehingga tahun 2030. Walaupun pelaksanaan My Digital terganggu sedikit selepas pelancarannya akibat bencana COVID, beberapa strategi yang telah dilaksanakan telah mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rangka tindakan berkenaan. Tumpuan kerajaan kini adalah untuk mempercepatkan pertumbuhan industri digital dan tech selaras dengan kepentingannya sebagai satu dari 5 industri SGHV ataupun High Growth High Value yang telah ditetapkan sebagai enjin pertumbuhan baru ekonomi negara. Untuk mencapai sasaran itu, beberapa penambahbaikan strategik dan taktikal telah pun dikenal pasti oleh kerajaan, termasuklah beberapa perkara berikut yang tidak diambil kira sebelum ini semasa perencanaan My Digital. Pertama, tumpuan pembangunan industri tech dan digital tidak lagi dipandu semata-mata oleh sasaran 5 unicorn seperti yang diumumkan sebelum ini. Mengambil kira perubahan di dalam industri digital dan tech di seluruh dunia. Sebaliknya, usaha kerajaan akan bertumpu supaya satu ekosistem diwujudkan untuk membantu mencambahkan seberapa banyak syarikat pemula di peringkat seed. Dan pendanaan akan diberi tumpuan juga lebih kepada di peringkat seed dan angel investor. Kedua, rangka perundangan dan pentadbiran perlu diselaraskan dengan aspirasi industri digital dan tech. Selain dari pengenalan rang undang-undang baru seperti Akta Omnibus mengenai perkongsian data dan keselamatan data serta penyelarasan undang-undang yang lain, tumpuan juga diberikan untuk meningkatkan daya kepimpinan digital di peringkat awam dan swasta untuk memastikan terutamanya sektor awam dapat mempercepatkan pertumbuhan industri digital dan tech. Ketiga, aspek penghasilan bakat dalam bidang digital dan tech akan dipercepatkan untuk memastikan negara berupaya membekalkan bakat-bakat kritikal dalam industri digital dan tech seperti jurutera perisian, saintis data, jurutera data, jurureka UI UX, pembangun produk dan jurutera kecerdasan buatan ataupun AI pada skala yang lebih besar. Saya minta dalam 2 minit lagi. Silakan. Keempat, pembangunan aplikasi awam oleh agensi-agensi kerajaan akan bergerak ke arah pelaksanaan GovTech, iaitu akan diintegrasikan ke arah pendekatan satu tingkap yang menggunakan data bersepadu berbanding dengan pendekatan sekarang yang sistem yang lain-lain di agensi yang berlainan. Kelima, untuk membawa masuk pemimpin industri kecerdasan buatan ataupun AI ke Malaysia untuk menjadikan Malaysia sebagai hub AI di rantau ini. Dan keenam, mengubah strategi induk industri digital dan tech negara
dari sasaran-sasaran berbentuk umum kepada sasaran utama untuk menjadikan Malaysia destinasi utama syarikat-syarikat pemula dan bakat-bakat tech dan digital dari dunia. Oleh yang demikian, beberapa langkah awal telah pun dilaksanakan oleh kerajaan untuk menyelaraskan My Digital dengan sasaran KSP untuk menjadikan industri digital dan tech ini sebagai HGHV, termasuklah peranan kesemua agensi kerajaan dan JLC yang bertanggungjawab membangunkan industri ini telah pun diselaraskan melalui kaedah satu tingkap atau single window yang kini dikendalikan melalui My Startup untuk mengelakkan pertindihan di antara fungsi-fungsi agensi dan memudahkan urusan dengan syarikat-syarikat pemula. Kedua, Kementerian Ekonomi juga telah membangunkan program Executive Digital Leadership ataupun EDL yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan kepimpinan digital dalam sektor awam dan swasta. Program yang dibangunkan khas oleh Asia Business of School ASB dengan penglibatan syarikat-syarikat teknologi digital dunia seperti IBM, Microsoft, Google, Amazon Web Services dan juga Shopee. Penglibatan pegawai di peringkat pengurusan tertinggi dari sektor awam akan dapat menyumbang kepada transformasi pendigitalan di organisasi awam dan syarikat swasta, dan pengambilan kohort pertama telah bermula dan dijangka kelas ataupun kohort pertama itu akan mula masuk kelas November ini, bulan ini. Dan yang ketiga, program Skill at Scale iaitu penghasilan bakat digital dan tech secara besar-besaran akan dilancarkan dalam suku pertama 2024. Program ini akan memberi peluang kepada bakat dari bidang-bidang konvensional, contohnya jurutera kimia, jurutera mekanikal, matematik, fizik dan sebagainya, untuk melalui latihan intensif untuk berubah ataupun dengan izin pivot kepada bidang profesional, menjadi profesional di dalam bidang teknologi dan tech. Akhir sekali, keseluruhan strategi baru dan penambahbaikan ini akan terkandung di dalam satu sectoral blueprint yang dinamakan KL20 yang dijangka akan diluncurkan dalam bulan Februari atau Mac 2024. Aspirasi KL20 adalah untuk mempercepatkan pertumbuhan ekosistem syarikat-syarikat pemula di Malaysia dengan menjadikan Malaysia diiktiraf sebagai salah satu dari 20 ekosistem syarikat pemula terbaik di dunia menjelang 2030, seterusnya berupaya membawa masuk pelaburan syarikat-syarikat pemula dari seluruh dunia bagi merancangkan pertumbuhan ekonomi digital. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan Yang Berhormat Indra Putra. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya dapat melihat jawapan tadi seakan-akan teaser kepada blueprint KL20 yang kita nanti-nantikan. Ada 4 perkara yang ingin saya bertanya. Yang pertama ialah mungkin ini akan dijawab dalam blueprint, tetapi kalau boleh diberi sedikit teaser, subsektor atau trust mana agaknya, sebab digital ekonomi ini luas sangat yang akan diberikan tumpuan dalam setahun 2 yang akan datang yang menjadi katalis kepada yang lain-lain. Yang keduanya ialah ada tadi disebut tentang mewujudkan konsep satu tingkap itu untuk My Startup. Bagaimana dengan agensi-agensi lain untuk yang bukan berkaitan dengan My Startup? Contohnya dulu seorang menteri di Jabatan Perdana Menteri, bekas Yang Berhormat Jeli, dan ada seorang pegawai atau tim khusus di EPU. Jadi itu mungkin boleh dijelaskan. Yang ketiga ialah bila kita bercakap soal bakat baru, kita juga tentu bercakap tentang jenis-jenis pekerjaan baru. Tapi saya dah tanya ini kepada kementerian lain, tapi saya tak dapat jawapan ini. Dalam Kementerian Sumber Manusia itu, kita memaparkan setiap tahun dan setiap rancangan Malaysia 5 tahun itu jenis-jenis pekerjaan, dan jenis pekerjaan itu dah 40 tahun dah. Pengurus, profesional dan sebagainya. Mungkin
Kementerian Ekonomi boleh memulakan senarai baru untuk rakyat faham, oh ini dia jenis pekerjaan baru. Kalau tidak, ibu dan ayah dia akan menumpu kepada jenis-jenis pekerjaan yang lama itu. Profesional dianggap profesional itu mungkin 7-8 kategori. Itu kategori dah lama, tapi mungkin ada kategori baru. Dan yang akhir sekali ialah sejauh mana kerajaan akan benar-benar bersifat terbuka, sebab dalam nak memajukan ekonomi digital, apalagi kita nak jadi hub untuk rantau ini, kita harus lebih terbuka dari segi dasar immigration, dari segi dasar-dasar tertentu yang sebelum ini saya lihat ada hambatan. Mungkin ini yang Berhormat bayangkan daripada perubahan-perubahan dalam perundangan dan peraturan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Indra Mahkota. Ada 4 soalan. Yang pertama ialah tentang subsektor. Kita kena mengambil kira bagaimana cepatnya industri digital dan tech ini berubah. Pertama, dia bergantung kepada dengan izin flavor of the month. Jadi contohnya sekarang flavor of the month adalah AI. Jadi dalam tempoh 1-2 tahun ini, dari segi pelaburan daripada firma-firma venture capital, sebahagian besarnya pergi kepada 2 industri utama, subsektor utama, iaitu yang bersabit dengan AI dan juga peralihan tenaga contohnya kan. Jadi pandangan yang akan disertakan di dalam KL20 ialah kita tidak terlalu terikat dengan subsektor seperti pendekatan-pendekatan sebelum ini, kerana industri itu berubah dengan begitu cepat. Sudah tentu kita perlu mengambil beberapa pendekatan untuk meletakkan Malaysia di peringkat kepimpinan serantau tertentu. Yang itu yang kita usahakan dalam bidang kecerdasan buatan AI. Tapi pandangan saya Indra Mahkota ialah sebab itu peralihan kepada pendekatan mestilah kepada soal mewujudkan ekosistem terbaik, kerana dengan ekosistem terbaik itu ia akan dapat menarik minat syarikat-syarikat pemula dari seluruh dunia dalam bidang-bidang dan subsektor yang menjadi pilihan pada ketika itu untuk beroperasi di Malaysia, dan itu dengan secara automatik juga akan membawa masuk pelaburan-pelaburan daripada venture capital. Selain daripada subsektor-subsektor yang telah digariskan di dalam My Digital sebelum ini. Soalan kedua ialah mengenai penyelarasan agensi-agensi. Untuk makluman Dewan, keseluruhan pelaksanaan rangka tindakan My Digital ini dipantau melalui Majlis Ekonomi Digital yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan dianggotai oleh semua kementerian-kementerian yang terbabit. Jadi sementara satu tingkap tunggal, single window itu diwujudkan untuk memudahkan syarikat pemula berurusan dengan kerajaan, di belakang tingkap itu penyelarasan dibuat dengan agensi mengikut tumpuan dan bidang kuasa masing-masing. Soal ketiga ialah soal bakat. Saya bersetuju bahawa satu keutamaan yang kita perlu berikan kepada masyarakat ialah supaya ibu bapa dan juga pelajar-pelajar di universiti mengetahui pola bidang kerja bernilai tinggi untuk masa akan datang, dan sebahagian besarnya ini adalah di dalam bidang digital dan tech. Dan kita ada data yang mencukupi daripada agensi-agensi kerajaan, baik di bawah Kementerian Sumber Manusia, baik di bawah Kementerian Ekonomi dan kementerian-kementerian yang lain, dan insya-Allah ini akan disepadukan di dalam laporan-laporan baru yang akan diterbitkan oleh kerajaan melalui DOSM sebagai sambutan daripada dan susulan daripada laporan-laporan mengenai pasaran kerja yang telah pun dimulakan. Kita dah mulakan laporan gaji mengikut suku tahun, itu telah dikeluarkan, dan daripada satu suku ke satu suku, maka maklumat-maklumat termasuklah yang bersabit dengan permintaan dan penawaran kerja-kerja dalam bidang-bidang baru ini akan dimasukkan. Dan yang terakhir sekali ialah mengenai keterbukaan. InsyaAllah keputusan-keputusan dasar untuk kita membuka seluasnya ekonomi kita kepada bakat-bakat antarabangsa di peringkat
yang berkemahiran tinggi itu telah dibuat dan inilah yang akan diperincikan di dalam KL20 kerana kita tak boleh mengangkat ekosistem digital kita untuk menjadi tumpuan dunia kalau kita dilihat tidak mengalu-alukan pakat daripada seluruh negara. Terima kasih. Yang berhormat Ibu Jimo. Terima kasih Timbalan Speaker. Mengikut YBTM sendiri yang telah 2-3 bulan yang lepas mengumumkan generative AI sendiri adalah satu sektor ekonomi yang sebesar 113 juta. Goldman Sachs telah umumkan jelang 2027 ekonomi ekosistem generative AI sendiri mungkin sebesar 480 bilion USD. Ia satu yang bergerak pantas dan ia sesuatu ekosistem ekonomi yang sangat besar. Sudah tentu kita perlu dengan izin low hanging fruits perlu dibantu untuk kita petik dan tuai buahnya. Adalah sebenarnya syarikat-syarikat yang dah masuk stage pre-IPO yang bukan lagi termasuk dalam My Digital, bukan lagi masuk dalam My Startup. Adakah pihak kementerian dan juga kerajaan punya hasrat atau usaha untuk membantu fast track syarikat-syarikat yang sudah berjaya seperti Imagine, one of the key generative AI players di Malaysia yang kedudukan ke-13 di dunia kalau ikut Andreessen Horowitz. Adakah kerajaan punya hasrat atau perancangan untuk membantu yang sudah berjaya untuk propel to the next level dengan izin? Yang berhormat Menteri. Terima kasih Ibu Timo. Ada dua perspektif tadi. Yang pertama tentang kecerdasan buatan ataupun AI. Dari segi dinamika industri, sudah tentu tumpuan dan juga penyelidikan dan pembangunan yang paling intensif ini hanya boleh berlaku di beberapa tempat di dunia sahaja. Kebanyakannya di Silicon Valley, kebanyakannya di China dan beberapa tempat di Amerika Syarikat. Tumpuan bila kita kata untuk menjadikan Malaysia sebagai hub kecerdasan buatan serantau ialah untuk memastikan bahawa bukan sahaja kita bercakap mengenai AI tetapi ekosistem untuk membolehkan syarikat-syarikat pemula di lapisan-lapisan bawah itu boleh terbabit. Kalau di rantau ini tumpuannya ialah di Malaysia kerana kita bercadang untuk mewujudkan infrastruktur AI yang terbaik di rantau ini. Dan itu insya-Allah akan diumumkan di dalam KL20. Sudah ada beberapa perbincangan lanjut dengan syarikat-syarikat gergasi AI dunia. Maksudnya, kalau syarikat pemula ingin menggunakan chips ataupun processing capacity pada peringkat yang membolehkan mereka membangunkan produk AI, mereka kena datang di Malaysia di rantau ini kerana di tempat-tempat lain tak ada lagi. Jadi itu yang sedang diusahakan oleh kerajaan. Bersabit dengan soalan Ipoh Timur sama ada kerajaan akan membantu syarikat teknologi yang telah dilihat berjaya untuk disenaraikan. Ini mungkin pandangan yang kurang popular, tapi itulah yang saya sebut kepada jawapan Indra Mahkota tadi. Tumpuan kerajaan ialah kepada syarikat-syarikat di peringkat seed. Kerana industri digital dan tech ini dia bermula secara, kalau ikut piramidnya, lebih banyak syarikat di peringkat seed, maka lebih banyak yang ada kebarangkalian untuk berjaya untuk naik kepada series A, series B, series C, sehinggalah ia disenaraikan. Selalunya di dalam satu ekosistem yang mana tidak cukup syarikat di peringkat C, maka tak cukup pula syarikat yang sampai ke series A, series B dan series C. Sebab itu kita mengubah pendekatan daripada kita tumpu kepada nak capai 5 unicorn, tapi kita bagi bantuan sepenuhnya kepada 4-5 ini saja, adalah lebih baik untuk kita tabur bantuan dan buka ekosistem itu kepada seberapa banyak yang ada, supaya syarikat-syarikat yang benar-benar berdaya tahan ini, apabila mereka telah melepasi, kalau dalam vocabulary startup ni, dia peringkat yang dipanggil Valley of Death. Maksudnya 2-3 tahun pertama itu 99% syarikat startup bankrupt. Hanya 1% saja yang lepas.
Jadi kalau yang di bawah ini tak banyak, maka sampai bila-bila kerajaan dan negara tidak akan dapat melihat syarikat-syarikat teknologi yang besar. Pada pandangan saya, mereka yang telah melepasi value of debt, kemudian telah pun sampai ke series A, B dan C, insya-Allah dari segi ekosistem pendanaan yang diwujudkan, bila lebih banyak VC yang masuk, mereka boleh berdaya tahan sendiri untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Terima kasih Tuan. Dengan izin Datuk Yang Tua Yang Berhormat, Kuala Selangor, dengan izin. soalan dibenarkan atas pertimbangan hanya 2 tambahan. Mohon maaf Yang Berhormat. Terima kasih. Silakan soalan yang ketiga, iaitu Datuk Andi Muhammad Suryadi bin Bandi Yang Berhormat Kalabakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Pergi ke Tanjung Membawa Raga, soalan nombor 3. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Kalabakan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, projek sistem saluran lencongan Sungai Tawa melalui Kampung Pasir Putih adalah inisiatif benar yang diterajui oleh Jabatan Bayaran dan Saluran JBS Negeri Sabah dengan menggunakan peruntukan kerajaan negeri. Pelaksanaan projek ini berjalan melalui 5 fasa. Pembinaan yang telah disempurnakan secara berperingkat di tahap. Usaha ini bertujuan untuk meningkatkan sistem saluran secara keseluruhan dan mengurangkan risiko banjir di kawasan tersebut. Bagi projek Tempatan Banjir di kawasan Kampung Tanjung Batu pula, projek sedang dilaksanakan di tempat di bawah peruntukan kerajaan negeri. Projek ini telah bermula pada awal tahun 2023 dan dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Dengan anggaran kos projek berjumlah ringgit Malaysia 2.6 juta. Maklumat utama projek ini adalah untuk mengurangkan risiko banjir di kawasan Kampung Tanjung Batu serta meningkatkan keupayaan tempatan banjir dalam kawasan tersebut. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Kalabakan. Terima kasih Timbalan Menteri. Apakah usaha yang dilakukan oleh pihak kementerian untuk mengatasi masalah kekurangan sumber air bersih bagi kegunaan penduduk di Sabah, memandangkan kadar taburan hujan bulanan akan berkurang hingga 20% pada tempoh monsun timur laut yang dijangka akan berlaku pada awal tahun 2024 menurut Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan kedua, sejauh manakah pihak kementerian mengoptimumkan penggunaan teknologi terkini sebagai pelan mitigasi dan adaptasi bagi menangani masalah perubahan iklim yang memberikan impak negatif terhadap kelestarian ekosistem hingga berisiko berlakunya bencana alam seperti banjir, tanah runtuh. Dan apakah pelan jangka panjang pihak kementerian bagi memastikan negara tidak terancam dengan perubahan iklim global ini? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat. Dalam itu soalan bersatu Yang Berhormat, sampai setakat ini saya tidak ada jawapan yang terperinci. Saya akan mengemukakan jawapan secara bertulis. Untuk soalan kedua, Kementerian melalui Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia (NARIM) telah mengaplikasikan teknologi terkini dalam kajian dan pembangunan berkaitan dengan kesan perubahan iklim ke atas sumber air negara seperti teknologi sensor, peranti pintar, internet kepintaran, Internet of Things (IoT), kepintaran buatan, artificial intelligence (AI), analitika, tata raya, big data analytical (PDA) dan komputeran prestasi tinggi, High Performance Computing (HPC). Teknologi ini telah digunakan pakai dalam penilaian dan adaptasi bagi mengenapasti dan mengurangkan impak negatif bencana alam dengan lebih efektif, terutamanya berkaitan bencana seperti banjir dan kemarau akibat perubahan iklim. Maklumat awal bencana pada masa akan datang mampu dikesan dengan penggunaan teknologi baru ini sebagainya yang telah
digunakan pakai oleh Narim dalam penyelidikan akar langkah adaptasi dapat dirancang di peringkat awal. Dalam konteks penyelidikan adaptasi terhadap impak perubahan iklim untuk jangka sederhana dan panjang. Antara penggunaan teknologi baru yang telah dan sedang digunakan oleh Narim adalah seperti berikut. Pertama, sistem dan peta maklumat unjuran perubahan iklim, Narim Hydroclimate Data Analysis Accelerator, NHADA. Kedua, Malaysia Adaptation Index MENS. Dan ketiga, ramalan banjir berasaskan teknik kecerdasan buatan. Terima kasih, Dato' Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Baik, terima kasih Tuan Yang Pertua. Soalan tambahan untuk soalan 3. Apakah bentuk kepakaran dari negara Belanda yang telah ditawarkan kepada negara kita susulan kunjungan Perdana Menteri Belanda tempoh hari bagi menambah baik sistem banjir, dan bagaimanakah ia dapat membantu mengatasi masalah banjir yang berlaku di negara kita? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ini soalan dari asas. Saya akan menjawab. Dalam saya dengan sekarang tidak ada jawapan yang terperinci. Saya akan menyediakan jawapan yang secara bertulis. Terima kasih, Dato' Yang Di-Pertua. Baik. Kita ke soalan yang keempat. Yang Berhormat, bangun tadi untuk apa? Yang Berhormat bangun tadi untuk apa? Saya bertanya soalan tambahan tadi. Yang Berhormat hanya atas pertimbangan 2 soalan saja. Ya? Okey, terima kasih. Baik. Yang Berhormat, soalan yang keempat, Tuan Afnan Hamimi bin Taib Azamuddin. Yang Berhormat Al-Ustaz. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker, Yang Berhormat Timbalan Menteri. RFID sepatutnya cepat, selalu sangkut jadi lambat. Kami pengguna rasa ralat. Pohon jawapan soalan 4. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Al-Ustaz. Untuk makluman Yang Berhormat, soalan berkaitan RFID telah pun berkali-kali dijawab dalam Dewan Yang Mulia ini. Tapi walau bagaimanapun pemilihannya tetap dikeluarkan lagi, saya tetap menjawab dan peka terhadap isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian Kerja Raya melalui KKR, melalui Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, sentiasa memantau prestasi lorong tol yang menggunakan sistem kutipan tol dengan teknologi RFID di semua lebuh raya, selaras dengan hasrat kerajaan dalam pelaksanaan Multi-Lane Fast Flow MLFF sebagai usaha dalam menambah baik sistem kutipan tol. Teknologi RFID ini telah diterima sebagai teknologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan MLFF. Dengan pelaksanaan MLFF kelak, pengguna tidak lagi perlu memberhentikan atau mempelankan kenderaan bagi membuat bayaran tol, sekaligus meningkatkan kelancaran perjalanan penggunaan di lebuh raya melalui transaksi pembayaran tol yang cepat dan efisien. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Al-Ustaz, soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Walaupun selalu ditanya tapi selalu rajin jawab. Saya cadang jadi menteri penuh nanti, insya-Allah. 2 soalan Datuk Yang Di-Pertua. Pertama tentang teknikal sikit Yang Berhormat Timbalan Menteri. RFID ini kenapa dia punya kedudukan mesin pengimbas dia berbeza. Ada yang jauh daripada palang, ada yang dekat dengan palang, menyebabkan kereta terpaksa ke depan, ke belakang. Dan dulu ada banyak lorong RFID tapi dah jadi satu, setengah-setengah tol tu jadi jam. Dan yang kedua yang Di-Pertua tentang polisi. Saya ucap tahniah atas inisiatif kerajaan perkenalkan bayaran guna kad debit ataupun kad kredit. Isunya bayaran itu dia sama macam kaedah kad Tashengo. Kita masih kena sentuh kad itu di mesin pengimbas. Dia tetap akan lambat sikit perjalanan tu. Adakah kerajaan bercadang nak laksanakan sistem kutipan tol tanpa plaza tol, tanpa palang, macam diperkenalkan di negara-negara luar, elektronik road pricing misalnya, lalu saja tanpa ada plaza tol, tanpa ada palang? Dan akhir sekali Datuk Yang Di-Pertua,
pada penangan Yang Berhormat Timbalan Menteri, adakah kita boleh hapuskan kutipan tol ni? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ketua. Yang pertamanya soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi, sebenarnya pihak kami di Lembaga Lebuh Raya sentiasa melihat keadaan di lorong Plaza Tol tersebut, iaitu maknanya kita selalu membuat analisis tentang Plaza Tol, iaitu antaranya lorong bagi setiap mod yang khususnya Touch and Go, Smart Tag dan RFID ini. Sebenarnya kita sentiasa meletakkan pemantauan di setiap kita melebihkan pemantauan sekarang ini apabila dapat saranan daripada ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan yang saya katakan sering bangkitkan perkara tersebut. Dan setakat ini kita ada 416 lorong FID di seluruh lebuh raya di Malaysia, dan jumlahnya meliputi yang kita nyatakan tadi, ada yang lebih dan ada yang kurang. Dan sebenarnya apa yang dinyatakan oleh pihak ahli yang berhormat sebentar tadi, kita mempunyai sebab itu kita nak laksanakan MLFF, dan dalam MLFF ini kita letakkan juga RFID. Maknanya kita akan menggunakan radio frequency identification, dan juga kita akan menggunakan bersama automatic plate number recognition. Maknanya kita menggunakan NANPR. Kita gunakan sekali supaya ia akan lebih laju dan kita boleh detect nombor kereta dan juga sekali dengan pengguna tersebut. Jadi peningkatan ini mungkin boleh seperti saya nyatakan jawapan, dia lebih cepat dan efisien apabila kita menggunakan multi-lane fast flow. Dan yang disarankan oleh ahli yang berhormat sebentar tadi, sebenarnya kita telah membuat kajian banyak negara dan kita nak supaya yang terbaik. Sebab itu sekarang ini dalam proses kajian kita lakukan, dan dalam masa yang sama kita akan cuba pada 2024 penggunaan tersebut secara cubaan. Kita nak melihat keadaannya lebih sesuai. Kalau digunakan, maka kita menggunakan banyak kaedah-kaedah. Saya sendiri pun dah pergi melihat kaedah tersebut sewaktu saya menyertai ITS, Intelligent Transport ITS, Intelligent Transport System. Kita dah pergi melihat, dan saya melihat banyak negara yang menggunakan MLF ini adalah kegunaannya sangat baik. Jadi insya-Allah kita akan cuba sedaya upaya, dan kita menerima banyak sebenarnya pandangan-pandangan daripada rakan-rakan ahli yang berhormat, daripada rakan-rakan luar, supaya ia menjadi lebih efisien di masa mendatang untuk penggunaan tol di dalam negara kita ini. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Bertuah. Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya juga menghargai jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri tadi. Susulan daripada soalan Yang Berhormat Alostar. Jarang sekali saya setuju dengan Alostar. Kali ini kita bersetuju sama-sama. Berkenaan dengan pemansuhan kutipan tol. Saya mengambil kesempatan ini juga untuk berterima kasih kepada kerajaan Yang Amat Berhormat Tambun yang juga memberi pelepasan kutipan tol semasa perayaan-perayaan. Jadi soalan saya, Deepawali akan berlangsung minggu ini. Adakah kerajaan akan mengumumkan apa-apa pelepasan kutipan tol sempena perayaan Deepawali? Kerana maklumlah cuti yang panjang, bukan saja orang-orang India beragama Hindu yang akan berulang alik ke kampung halaman, malahan ada juga rakyat Malaysia yang akan bercuti dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan Deepawali Nalwal Tekel kepada semua. Jadi saya mintalah kalau ada apa-apa pengumuman, kita menunggu sempena perayaan Deepawali, apa-apa pelepasan untuk kutipan tol di lebuh raya di Semenanjung, kalau boleh diumumkan oleh Timbalan Menteri dan kerajaan. Terima kasih saya ucapkan. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Sebenarnya kita tahu trend Malaysia, trend di negara kita ini apabila ada
cuti saja, cuti bercantum. Maknanya kalau Jumaat ada perayaan ataupun hari Isnin ada perayaan, dah pasti masyarakat kita akan balik kepada pulang kepada kawasan masing-masing untuk meraihkan bersama. Tetapi dalam soal yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelutong, setakat ini saya nyatakan bahawa belum ada perbincangan lagi, dan kalau ada pengumuman pun MOF akan membuat pengumuman tersebut melalui di bawah Kementerian Kerja Raya. Maknanya kita dapat kelulusan daripada MOF, barulah Kementerian Kerja Raya akan mengumumkan sama ada pelepasan tol pada hari perayaan di Bali. Tapi saya menyokonglah apa Jelutong nyatakan. Tapi terpulang pada MOF. Depan saya ada sahabat MOF. Dia sedang mencatat, saya tengok. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Ketua. Baik, kita teruskan ke soalan berikutnya. Saya mempersilakan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Yang Berhormat Bandar Tun Razak. Terima kasih Datuk. Soalan saya nombor 5. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bandar Tun Razak, mentor politik saya. Datuk Yang Dipertua, isu ketidakpadanan kemahiran atau dengan izin skills mismatch merupakan satu isu yang sering diutarakan di Parlimen. Ingin saya nyatakan bahawa Kementerian Sumber Manusia memandang serius perkara ini dan sedang menjalankan pelbagai usaha untuk menangani isu ketidakpadanan kemahiran. Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Pembangunan Kemahiran telah memperkenal dan melaksanakan sistem latihan dual nasional SLDN berkonsepkan dengan izin work-based learning, iaitu pembelajaran dalam persekitaran kerja sebenar yang merangkumi dua situasi pembelajaran, iaitu 70 hingga 80% latihan praktikal di syarikat yang bertauliah dan 20 hingga 30% latihan teori di pusat latihan sistem latihan dual nasional. Program SLDN ini adalah berasaskan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan dengan izin National Occupational Skills Standard NOS yang dibangunkan berdasarkan permintaan dan kehendak industri, yang menjadi rujukan utama kepada semua institusi latihan kemahiran bagi menjalankan latihan kemahiran. Sehingga kini sebanyak 2072 NOS telah dibangunkan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian melalui Jabatan Pembangunan Kemahiran telah melantik dengan izin Industry-Led Body yang merupakan organisasi pemacu bagi sebuah sektor industri dalam membangunkan NOS ini. Jadi kita akan pastikan bahawa NOS ini akan berdasarkan permintaan industri. So kita akan reduce gap di antara pembangunan NOS dan juga permintaan industri ini. Melalui Industry-Led Body ini, pakar-pakar dan pengamal industri memberikan input dan terlibat secara langsung bermula dari peringkat awal pembangunan NOS yang seterusnya digunakan sebagai standard rujukan dalam membangunkan kurikulum program TVET kita. Penglibatan Industry-Led Body dalam pengubalan dan penambahbaikan NOS merupakan salah satu mekanisme untuk memperoleh input daripada pihak industri agar isu ketidakpadanan dapat diminimumkan. Kementerian Sumber Manusia melalui Talent Corp pula sedang giat menjalankan program latihan industri berstruktur nasional MySIP yang merupakan inisiatif kerajaan yang memberi peluang latihan industri berkualiti kepada graduan tempatan di samping insentif potongan cukai berganda kepada pihak industri. Pelatih latihan industri yang menyertai MySIP layak menerima allowance latihan industri berbayar minimum RM500 untuk sijil dan sijil kemahiran Malaysia 1 hingga 4 dan minimum RM600 untuk sijil kemahiran Malaysia tahap 5, diploma dan ijazah. Melalui MySIP, bakat muda diberi pendedahan awal, kerjaya dan padanan kemahiran yang diperlukan oleh industri. Sejak dilaksanakan bermula 2012, MySIP telah berjaya memberi manfaat kepada lebih 120,000 bakat muda tempatan dan lebih 1,000 syarikat tempatan dan multinasional. Berdasarkan kepada laporan trend MySIP 2022, sebanyak
33% pelatih industri mendapat pekerjaan pertama di tempat mereka menjalani latihan industri sekaligus mengurangkan ketidakpadanan kemahiran. Selain itu, kementerian ini melalui Perkeso turut menyediakan platform pencarian pekerjaan melalui portal My Future Jobs. Melalui portal ini, sistem dengan izin Career Bridge Tool telah dibangunkan bagi membantu menghubungkan graduan dengan pekerjaan yang sepadan mengikut kelayakan mereka. Akhirnya, sebagai tambahan, sistem Wage Guide telah dibangunkan khusus untuk membantu graduan mengenal pasti dan mengukur potensi sekaligus membuat keputusan tepat dalam pilihan kerjaya berdasarkan kepada kelayakan, kemahiran dan gaji setimpal. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih Menteri kerana memberi jawapan itu, dan saya terima kasihlah melihat bagaimana tindakan-tindakan yang boleh kita insya-Allah mengurangkan. Tetapi kita tengok Pusat Kajian Pasaran Buruh Semasa Sehadapan EUERA dilaporkan pada tahun awal tahun ini ada secara purata 2,024,000 graduan dilahirkan berbandingan dengan 127,000 penawaran kerja. Dan apabila diberikan penawaran kerja ni, apakah kekangan seperti gaji dan lokasi, dan kita nampak macam bahawa implikasi potensi pasaran buruh kita ni, implikasi produktivitinya tidak dioptimumkan. Apakah langkah-langkahnya? Kita melihatkan akan jadi banyak lagi graduan lulus, tetapi peluang pekerjaannya masih lagi kurang. Terima kasih. Mohd Menteri. Terima kasih atas keperhatian yang berhormat Banatul Razak tentang isu graduan kita ini. Memang inilah yang saya sebut juga tadi, bahawa kita telah melaksanakan pelbagai langkah agar ketidakpadanan ini dapat diminimumkan. Dan dalam belanjawan 2023 kita telah buat program transisi pekerjaan untuk perantisan TVET dan juga lepasan sekolah, dan juga kita telah melatih graduan-graduan kita ini supaya walaupun dia mengambil kursus di universiti yang berlainan dengan permintaan pasaran, kita membuat kursus-kursus yang kita panggil program daya kerjaya madani supaya kita boleh padankan dengan keperluan semasa majikan dan juga industri. Jadi walaupun dia mungkin mengambil mechanical engineering dan kekosongan itu electrical engineering, tapi kekosongan itu mechanical engineering, dan kita beri latih mereka selama 3 bulan supaya mereka dapat juga menjalankan kerja-kerja yang berkaitan dengan mechanical. Jadi itu antara usahanya, dan di bajet 2024 juga kita meneruskan kaedah ini, dan kita akan pastikan graduan-graduan kita yang menganggur ini terutamanya kita akan dapat padankan dengan industri. Okey, sekian, terima kasih. Yang berhormat Kuala Langat. Terima kasih Tuan Speaker. Kunci utama bagi KSM memperkasakan pendapatan rakyat dan mewujudkan pekerjaan berpendapatan tinggi adalah dengan mentransformasikan bidang TVET melalui pengenalan standard dan juga kurikulum latihan yang sepadan dengan keperluan teknologi terkini supaya ia kekal relevan dan dapat mengelakkan daripada isu ketidakpadanan. Justru itu, sejauh manakah tahap kesediaan kementerian daripada sudut tenaga pengajar serta kesediaan silibus terutamanya untuk program-program baharu yang melibatkan elemen seperti data analitik, teknologi, robotik, digitalisasi dan juga Internet of Things yang menjadi teras utama dalam industri 4.0. Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Yang berhormat ke Kuala Langat. Ini yang sebenarnya yang sekarang ni menjadi fokus perbincangan kita dalam Majlis TVET Negara. Dengan penggunaan teknologi baru, industri baru, kita mau pastikan bahawa NOS yang kita bangunkan ini bersesuaian dengan keperluan industri supaya kita dapat melahirkan tenaga mahir yang bersesuaian. Atas dasar itulah dalam majlis mesyuarat majlis TVET kita yang terakhir, insya-Allah kita akan melancarkan dasar TVET negara 1.0 yang akan dapat
merangkumi sehingga 2030. Dan di sinilah draftnya sedang disediakan. InsyaAllah kita akan lancar dalam beberapa ketika lagi. Dan sini kita cuba pastikan bahawa keperluan yang disebut oleh keperluan daripada Yang Berhormat Kuala Langat tadi kita akan cuba penuhi. Dan kita harap dengan adanya dasar TVET negara ini, kita akan jadikan TVET ini sebagai game changer kepada negara ini dan kita dapat melahirkan tenaga mahir yang bersesuaian dan berpadanan dengan keperluan industri. Okey, sekian, terima kasih. Berikutnya soalan nombor 6, walau bagaimana Yang Berhormat Padang Besar tidak dapat hadir atas urusan rasmi di Turki. Saya pergi ke soalan yang ketujuh. Tuan Chow Yu Wei, Yang Berhormat Raub. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya soalan 7. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Raub. Datuk Yang Dipertua, berdasarkan sistem MOHES di KPT bagi tahun 2019 hingga tahun 2022, keseluruhan bilangan kemusukan pelajar warga negara Malaysia ke peringkat ijazah pertama di Universiti Awam dengan kelayakan masuk asasi diploma matrikulasi pra-universiti sekolah sukan, Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, APEL dan Tamhidi USIM adalah berjumlah 342,077 pelajar. Pecahannya adalah seperti berikut. Diploma iaitu 144,550 pelajar bersamaan dengan 42.3%, STPM seramai 92,661 pelajar bersamaan dengan 27.1%, matrikulasi 77,967 pelajar bersamaan dengan 22.8%. Ketiga-tiga kelayakan masuk ini merupakan yang tertinggi dalam tempoh 4 tahun bagi peringkat ijazah pertama. Asasi seramai 18,793 pelajar bersamaan dengan 5.5%, STAM seramai 6,904 pelajar bersamaan dengan 2.0%, Tamhidi USIM seramai 747 pelajar bersamaan dengan 0.2% dan yang terakhir APEL iaitu seramai 450 pelajar bersamaan dengan 0.1%. Pecahan bilangan kemusukan pelajar warga negara Malaysia di peringkat ijazah pertama di Universiti Awam dengan kelayakan masuk yang sama dari tahun ke tahun adalah seperti berikut. 2019 87,407 orang pelajar, 2020 86,495 orang pelajar, 2021 83,578 orang pelajar, 2022 84,597 orang pelajar dan bagi tahun 2023 setakat bulan Jun bilangan kemasukan pelajar warga negara peringkat ijazah pertama di Universiti Awam dengan kelayakan masuk yang sama ialah seramai 13,490 orang. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Raub. Soalan tambahan, terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih jawapan daripada YB Timbalan Menteri. Namun demikian, statistik yang diberi tadi oleh Timbalan Menteri merangkumi kesemua jurusan dan tidak cukup spesifik untuk mencerminkan masalah struktur yang dihadapi oleh pelajar STPM. Saya berani kata tidak melebihi 5 orang pelajar STPM dapat masuk ke kursus-kursus ini melalui saluran UPU dalam UM seperti kursus medikal, farmasi dan pergigian bagi setiap tahun. Dan situasi ini telah mengecewakan pelajar STPM yang cemerlang. Oleh itu, saya nak tanya, bolehkah KPT dedahkan statistik berapa pelajar STPM yang dapat masuk kursus-kursus kritikal dalam Universiti Awam utama melalui saluran UPU ini? Dan saya juga minta penjelasan dari KPT. Jika seorang pelajar matrikulasi dan pelajar STPM sama-sama dapat 4 flat yang ingin memohon kursus kritikal yang sama, adakah UPU akan memberikan prioriti kepada pelajar matrikulasi? Saya harap KPT boleh meneliti masalah ini secara mendalam dan menyeluruh dan memastikan keadilan kepada pelajar STPM. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang Dipertua, pertamanya
berdasarkan sistem yang kita ada di MOHES ini, di KPT, bilangan kemasukan pelajar warga negara bagi akademik sesi 1, 20, 22, 20, 23 ke peringkat ijazah pertama di Universiti Awam bagi kelayakan masuk sijil tinggi pelajar Malaysia adalah seramai 22,632 orang dengan pecahan seperti berikut. Pertama, Bumi Putera seramai 15,856 pelajar. Bukan Bumi Putera 6,776 pelajar. Bagi tahun 2019 pula, kita ada 2019, 2021 dan 2020 bilangan kemasukan selepasan STPM adalah seperti berikut. Bumi Putera seramai 19,364 pelajar pada tahun 2019, diikuti 15,956 pelajar pada tahun 2020, 13,489 pada tahun 2021 dan 15,856 pada tahun 2022. Bukan Bumi Putera seramai 7,296 pelajar pada tahun 2019, diikuti 7,944 pelajar pada tahun 2020, 5,763 pelajar pada tahun 2021 dan 6,776 pada tahun 2020. Ini mengikut data yang kita ada. Menyentuh soal kemasukan mengikut program seperti yang disentuh, kita ada kaedah yang kita guna pakai untuk kita membuat pilihan, terutamanya bila disentuh soal pelajar POFLET ini. POFLET ini kebanyakannya ingin memohon kepada program-program yang kompetitif seperti perubatan. Di perubatan ini kita ada kaedah cara memilih untuk mereka ditawarkan kursus, terutamanya di mana kalau kita banding mereka yang ingin mengikuti kursus itu, dia ada sistem akademik 90%, maksud dia pencapaian akademik dia 90% dan 10% adalah dari segi lain, terutamanya soal tumbuh duga khas yang mana kita adakan untuk menilai mereka ini. Maka itu bila kita menawarkan kursus, saudara yang berhormat Rauf sentuh tadi, tidak lebih daripada 5 orang pelajar yang lulusan STPM memiliki kursus seperti perubatan. Rasanya mengikut statistik kita ramai. Kalau saya nak baca di sini, rasanya lebih dari 5 lagi yang dipetua. Tetapi walau bagaimanapun, sebagai memudahkan kita untuk memberikan data yang tepat, saya akan jawab saudara YB Rauf ini secara bertulis dengan data berapa ramai sebenarnya yang telah kita tawarkan untuk mengikuti kursus-kursus yang kompetitif. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Khalil. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri, sahabat saya daripada soalan tambahan saya ialah adakah pihak kementerian bercadang untuk menyambut semula syarat kemasukan ke ijazah sarjana muda pendidikan bagi mentabakkan tahap keprofesionalan perguruan. Apakah langkah diambil oleh kementerian bagi memastikan program yang ditawarkan oleh Universiti Awam mendapat tempat dalam pasaran selepas mereka bergraduasi? Dan adakah kerajaan berhasrat untuk mengambil langkah serius khususnya dalam menerapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di seluruh Universiti Awam di negara ini selaras dengan pelan tindakan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di IPT? Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua, pertama soal untuk kita mengkaji syarat kemasukan perguruan ini, rasanya ini tidak menjadi satu masalah sekiranya kita dapat melihat bahawa ada keperluan untuk kita membuat kajian ini. Sememangnya di Kementerian Pendidikan kita senantiasa melihat kepada kesesuaian ataupun relevannya sesuatu program ataupun ijazah yang kita tawarkan itu mengikut keadaan semasa. Makanya cadangan yang berhormat kita akan lihat sekiranya ada keperluan dan kesesuaian, kita akan insya-Allah mengambil kira. Kementerian dari masa ke semasa juga akan membuat penambahbaikan dan semakan syarat-syarat kemasukan agar ialah seperti yang saya kata tadi, lebih sesuai dan relevan dengan keadaan semasa, insya-Allah. Terima kasih.
Berikutnya kita ke soalan yang ke-8. Dipersilakan Tuan Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal yang berhormat Macang. Terima kasih Datuk Yang Beri-Ketua. Soalan saya nombor 8. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Ahli Parlimen dari Macang. Belt and Road Initiative ataupun BRI merupakan satu inisiatif jangka panjang yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan Republik Rakyat China pada tahun 2013. Malaysia dan China telah menandatangani memorandum persefahaman untuk menggalakkan pembangunan ekonomi secara bersama dalam laluan sutera dan laluan maritim kurun ke-21 MOU BRI pada 13 Mei 2017 yang menandakan penyertaan Malaysia sebagai salah sebuah negara anggota BRI. Memorandum persefahaman tersebut mencerminkan komitmen kerajaan Malaysia dan kerajaan China untuk bekerjasama dalam pembangunan dan pengukuhan ekonomi antara kedua-dua negara berasaskan prinsip kesaksamaan dan manfaat bersama. Ali macam tak perlu berdiri lah. Semenjak Malaysia menandatangani MOU BRI, Kerajaan Malaysia dan China pada tahun 2019 telah secara rasminya mengumumkan projek pertama iaitu Malaysia-China Kuantan Industrial Park MCKIP di Pahang dan China-Malaysia Qinzhou Industrial Park CMQIP di wilayah Guangxi sebagai projek kerjasama BRI antara Malaysia dan China. CMQIP dan MCKIP yang masing-masing dibangunkan pada tahun 2012 dan 2013 di bawah konsep Taman Berkembar Dua Negara telah menjadi pemangkin kepada pengukuhan hubungan ekonomi kedua-dua negara di peringkat negeri dan kerajaan pusat. Berdasarkan perkembangan pembangunan Taman Berkembar Dua Negara, MITI sebagai kementerian yang dipertanggungjawabkan ke atas pelaksanaan dan pemantauan BRI di Malaysia sentiasa komited untuk mengenal pasti peluang-peluang baru di bawah BRI untuk menjana momentum positif dalam hubungan dua hala Malaysia dan China. Kerajaan akan memastikan hanya pelaburan asing yang bernilai tinggi dan selaras dengan hala tuju pelaburan negara yang akan diteruskan. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat. Terima kasih Mohd Timbalan Menteri, sahabat saya daripada Iskandar Puteri. Strait of Malacca antara choke points terpenting dan tersibuk di dunia yang mana memenuhi keperluan 70% hidrokarbon China. Dan pada tahun 2003, Presiden Hu Jintao ada membangkitkan tentang Malacca Dilemma, iaitu ancaman kepada security China di Selat Melaka. Jadi dalam kerangka ini, saya menjangkakan BRI ini adalah salah satu geostrategi China untuk check and balance kuasa-kuasa asing yang mungkin ada cadangan untuk blokade perdagangan China di rantau kita. Jadi apakah kementerian ada protokol ataupun dasar untuk audit dari segi keselamatan dan security bersama dengan MKN dan MINDEF untuk memastikan semua projek-projek BRI ini mempunyai ketelusan dari segi impak keselamatan terhadap negara kita. Tanpa banyak pelaburan, bukan sekadar tidak bagus, bagus, tapi perlu ada satu safeguard measures daripada MITI dengan izin supaya benda ini tidak menjadi seperti di Hambantota, di Sri Lanka dan sebagainya. Kalau mana kita tidak mampu membayar hutang-hutang yang terlampau besar bila kita terlampau terikat dengan BRI. Jadi apa pandangan Yang Berhormat Timbalan Menteri? Terima kasih. Terima kasih Ahli Parlimen Macang. Sebenarnya hanya satu projek iaitu MCKIP dan juga tadi CMQIP. Hanya satu projek dianggap sebagai projek BRI buat setakat ni. Dan Majlis Pelaburan Negara bersama dengan Jawatan Kuasa Nasional mengenai pelaburan NCI ditubuhkan untuk tujuan tersebut. Semua cadangan pelaburan akan ditapis
oleh kerajaan melalui MITI bersama dengan jawatan-jawatan kuasa ini yang dihadiri oleh pelbagai agensi untuk memastikan semua projek pelaburan akan membawa manfaat kepada rakyat. Dan negara kita sebagai satu negara non-aligned atau tidak berpihak dan negara berkecuali, kita senantiasa memastikan dasar ekonomi kita bersama dengan dasar geopolitik kita sama, iaitu tidak memihak dan berkecuali. Terima kasih. Soalan tambahan sebelah kanan. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Saya ingin tanya kepada Menteri tentang BRI ini. Kita tahu bahawa pelbagai syarikat-syarikat daripada China dan datang ke Malaysia membawa nama BRI dan mereka meminta supaya kerjasama antara China dan Malaysia. Itu perkara yang baik. Tetapi adakah kerajaan akan mengiktiraf projek-projek tersebut di bawah BRI dan bagaimana ia boleh dimasukkan ke dalam MCI untuk perbincangan selanjutnya? Terima kasih. Untuk tujuan peringkat G2G, semua ini bukan dianggap sebagai projek BRI. Projek BRI yang secara rasmi hanya MCKIP, dan kalau ada yang lain sebenarnya hanya ECRL dan Xiamen University yang belum lagi disenarai sebagai projek BRI secara rasmi di antara kerajaan dengan kerajaan. Kita ke soalan yang ke-9. Tuan Ku Pau Tiong, Kota Melaka. Terima kasih Timbalan Speaker. Nama saya ialah Ku Pui Tiong. Soalan yang ke-9. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Kota Melaka. Kerajaan Malaysia menyediakan peruntukan yang besar dalam belanjawan setiap tahun bagi menampung subsidi, dan jumlah ini terus meningkat dari satu tahun ke satu tahun. Sejak 2015 sehingga 2023, jumlah subsidi dan bantuan sosial yang ditanggung kerajaan adalah sebanyak 294.5 bilion ringgit, iaitu 10.9% daripada jumlah keseluruhan perbelanjaan kerajaan bagi tempoh yang sama. Belanjawan 2024 yang baru dibentangkan turut memperuntukkan 58.1 bilion ringgit untuk membiayai pelbagai bentuk subsidi dan bantuan kepada rakyat. Kerajaan telah mengenal pasti penyasaran semula subsidi sebagai satu inisiatif utama bagi memastikan keberkesanan pemberian bantuan serta menambah baik kedudukan fiskal kerajaan. Perbincangan mengenai kaedah pelaksanaan program penyasaran semula subsidi petrol dan diesel telah berlaku di mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 pada bulan Mei, Jun, Julai dan September yang melibatkan pandangan pelbagai pihak selain dari pandangan agensi-agensi kerajaan seperti Kementerian Kewangan, KBDN, Kementerian Ekonomi, Bank Negara Malaysia dan Jawatan Kuasa Penasihat Kementerian Kewangan ataupun AKFIN. Selain itu, kaedah-kaedah yang dibincangkan ini telah juga merujuk kepada satu kaji selidik yang melibatkan rakyat Malaysia yang dibuat dalam bulan Jun 2023 untuk mengenal pasti penerimaan dan kaedah-kaedah penyasaran semula subsidi petrol dan diesel yang difikirkan sesuai oleh rakyat sendiri. Jadi kita semak dari segi pendirian kerajaan, pandangan ahli ekonomi dan juga pandangan rakyat. Perbincangan yang berterusan ini telah menjurus kepada satu cadangan bersepadu yang dijangka akan dikemukakan untuk pertimbangan jemaah menteri dalam bulan November ini, bersesuaian dengan jadual pelaksanaan penyasaran semula subsidi petrol dan diesel yang dijangka akan bermula dalam tahun 2024. Selain dari kaedah dan bentuk penyasaran semula subsidi yang akan diputuskan, jemaah menteri juga akan menetapkan pelan pelaksanaan dan tindakan susulan seperti pelan komunikasi, pelan libat urus
dan pelan sokongan untuk mengurangkan beban rakyat yang akan digerakkan secara bersepadu oleh seluruh jentera kerajaan. Sesi libat urus ini akan dilaksanakan setelah keputusan di peringkat Jemaah Menteri dicapai dan mengikut pelan-pelan pelaksanaan dan garis masa yang ditetapkan untuk mengimbangi risiko inflasi yang bersifat spekulatif. Oleh sebab itu, kerajaan tidak mengumumkan setakat ini bentuk dan kaedah penyasaran semula subsidi petrol dan diesel secara terperinci buat masa ini. Pun begitu, saya boleh memaklumkan kepada Dewan bahawa beberapa kaedah utama yang dibincangkan dan dipertimbangkan setakat ini boleh dirangkumkan kepada 3 kaedah berikut. Pertama, pemberian subsidi secara bersasar mengikut kelayakan pendapatan boleh belanja bersih secara individu melalui pendekatan perlindungan sosial ataupun social protection. Kedua, sama ada yang pertama itu ataupun yang kedua, pemberian subsidi secara bersasar mengikut kelayakan pendapatan boleh belanja bersih secara isi rumah. Yang pertama tadi mengikut individu, yang kedua secara isi rumah, dan melalui pendekatan hybrid iaitu gabungan perlindungan sosial atau social protection dan juga bantuan sosial ataupun social assistance. Dan pertimbangan ketiga ialah pemberian subsidi secara bersasar mengikut kelayakan pendapatan boleh belanja bersih secara isi rumah tetap dan juga individu gabungan tetapi dilaksanakan menggunakan kaedah kad subsidi. Datuk Yang di-Pertua, keputusan-keputusan khusus akan diumumkan mengikut garis masa yang ditetapkan kelak. Namun, pelaksanaan penyasaran semula subsidi ini dijangka hanya boleh dilaksanakan setelah tempoh pengesahan dan verifikasi maklumat isi rumah dan pendapatan di dalam padu selesai terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan setiap isi rumah. Dan buat masa ini, padu dijangka akan dibuka kepada orang ramai bermula Januari 2024. Dan akhir sekali, kepada soalan apakah kebaikan-kebaikan kepada negara dan rakyat, saya boleh senaraikan 6 di sini. Pertama, ia akan mengukuhkan kedudukan fiskal negara untuk mencapai sasaran defisit dikurangkan kepada 3.5% dari KDNK negara pada tahun 2025. Kedua, kejayaan mengurangkan defisit itu dijangka akan mengurangkan hutang negara untuk mencapai sasaran-sasaran pengurangan hutang seperti yang telah digariskan di dalam Belanjawan 2024. Saya boleh sebut di dalam Dewan as a rule of thumb dengan izin Datuk Yang di-Pertua, kalau kita mencapai sasaran defisit 3.5% pada tahun 2025, maknanya hutang kita akan mula berkurang dari tahun 2026 ke atas. Kalau kita tergelincir sasaran itu, maka tempoh masa untuk kita kurangkan hutang negara itu akan jadi lebih panjang dan akan lagi susah. Sebab itu kita betul-betul pegang kepada sasaran defisit 3.5% ini kerana bukan sahaja ia untuk membolehkan lebih banyak peruntukan bagi perbelanjaan-perbelanjaan lain tetapi juga kesan berganda untuk mengurangkan hutang. Kalau tidak, dia akan jadi lebih panjang dan lebih panjang. Ketiga, pengurusan kewangan negara sudah tentu akan mematuhi ketetapan-ketetapan di dalam Akta Kebertanggungjawapan Fiskal yang baru saja dibentangkan. There are ceilings and floor yang kita boleh berbelanja hanya dalam band ini saja. Kalau kita tak buat penyasaran semula subsidi, maka bukan saja pentadbiran ini, pentadbiran yang akan datang juga akan tergelincir daripada sasaran-sasaran itu. Dan untuk rakyat, kita juga boleh pastikan bahawa bantuan adalah dalam bentuk secara bantuan tunai bulanan yang lebih besar daripada yang ada sekarang ini kepada individu dan isi rumah yang layak, dan ia juga akan mengatasi keciciran dalam pemberian bantuan dan akhir sekali akan membaiki herotan dalam ekonomi negara termasuk
dari perspektif harga dan tabiat konsumer yang kadang-kadang tidak melambangkan situasi penawaran dan permintaan dalam ekonomi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan Yang Berhormat Kota Melaka. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih kepada jawapan daripada Menteri yang amat menyeluruh. Ya. Soalan tambahan saya ialah, kita memang tahu ini keputusan kerajaan ini memang tepat pada masanya untuk kita mengatasi masalah kekegangan fiskal negara yang kita hadapi dan juga untuk mendapat satu ekonomi yang lebih kukuh untuk negara kita. Jadi persoalan sekarang ialah tentang pelaksanaan. Ini yang ramai risau. Semua sokong dengan subsidi bersasar, tetapi tentang pelaksanaan. Jadi bilakah kerajaan akan dijangka melaksanakan? Kalau boleh kita umumkan lebih awal supaya semua pemain industri mereka tahu bila harga akan naik, ya, supaya mereka dapat ubah kos pengeluaran mereka. Itu yang pertama. Kedua ialah kita perlu ada adakah kerajaan ingin merancangkan satu mekanisme yang lebih transparan supaya rakyat tahu daripada penjimatan dengan pelaksanaan subsidi bersasar ini, wang itu bagaimana kita agih semula kepada mereka supaya kita dapat memberikan satu mesej yang jelas kepada rakyat di bawah sana. Dengan itu, sekian. Terima kasih, Timbalan Speaker. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Kota Melaka. Soalan yang pertama tentang garis masa dan pelaksanaan. Sebenarnya saya telah bagi clue tadi. Kalau kita rujuk balik kepada jawapan, keputusan akan dibuat oleh Jemaah Menteri dalam bulan November. Kalaupun ada perbincangan lebih, dia akan, saya ingat paling lambat dalam bulan Disember. Kemudian ia tidak boleh dilaksanakan sehingga padu dibuka dan semakkan maklumat dan verifikasi isi rumah itu berlaku. Padu akan dibuka dalam bulan Januari 2024 mengikut keputusan sekarang, dan tempoh masa yang diberikan untuk rakyat mengemaskini dan mengesahkan maklumat di dalam padu ialah 3 bulan. Jadi maksudnya segala perancangan setakat ini ialah untuk memastikan menjelang akhir Mac 2024 keseluruhan keputusan, sistem, kaedah telah pun berada di tempat yang sewajarnya, maka terpulang kepada Jemaah Menteri pada ketika itu untuk menentukan bila nak dilaksanakan. Dari segi garis masa itu maksudnya Mac ke atas lah. Yang itu saya boleh beritahukan. Keputusan sama ada bila, berapa, itu adalah keputusan yang kita perlu lihat kepada unjuran ekonomi pada ketika itu, faktor-faktor lain, dan yang itu sewajarnya diserahkan kepada Jemaah Menteri untuk buat keputusan, kerana kita tak nak sebut awal sekarang kerana itu akan menyebabkan spekulasi inflasi. Sebut sekarang nak buat bila, berapa, belum apa-apa lagi harga dah naik, kan. Jadi mengimbangi di antara garis masa dan pelaksanaan itu adalah satu perkara yang mencabar, tapi insya-Allah akan diperjelaskan secara berperingkat seperti ini. Soalan kedua ialah mengenai ketelusan. Sebab itu kita tumpukan masa untuk bangunkan padu dengan hasrat. Apabila padu dilaksanakan, setiap individu dan isi rumah akan mempunyai akaun di sistem padu. Maka mereka boleh semak sendiri berapa kelayakan dia, berapa belanja boleh belanja bersih yang telah dikira, berapa bantuan yang dia dapat dan juga bantuan-bantuan lain yang boleh dipohon. Dan itu akan membolehkan kerajaan melaporkan dengan secara terbuka, bukan saja melalui laporan-laporan rasmi di Dewan ini, tetapi sebenarnya setiap individu akan dapat mengikuti dengan dekat berapa subsidi yang dia dapat secara langsung dan tak langsung, berapa bantuan tunai, berapa perlindungan sosial dan sebagainya. Terima kasih. Yang Berhormat Aitam sebelah kiri. Tidak ada. Yang Berhormat Pendang. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih. Saya sangat teruja tadi apabila
diumumkan bahawa subsidi bersasar ini akan dilaksanakan. Jadi soalan saya ada dua. Yang pertamanya, apakah mekanisme kita nak mendapatkan supaya penduduk tempatan untuk kita sasarkan subsidi ini supaya tidak diguna sama oleh penduduk warga asing ini. Jadi apakah mekanismenya? Yang keduanya saya nak tanya berkenaan dengan penduduk luar bandar, khususnya mekanisme pihak kerajaan bagi memastikan penduduk luar bandar, khususnya termasuk kelompok orang asli dan Bumiputera tidak tercicir maklumatnya dan terangkum sekali dalam dapatan sistem padu ini. Itu soalannya. Terima kasih. Terima kasih Bendang. Bila kita beralih kepada subsidi bersasar, seperti yang saya terangkan dalam jawapan tadi, ada 3 kaedah yang dipertimbangkan. Sama ada mengikut kelayakan individu warga negara, sama ada mengikut kelayakan isi rumah warga negara, ataupun sama ada mengikut kelayakan warga negara tetapi diberikan kad subsidi. Tapi the common denominator dengan izin Datuk Yang di-Pertua ialah semuanya mestilah warga negara. Jadi secara automatik melalui kaedah penyasaran semula subsidi ini, hanya warga negara sahaja yang akan mendapat subsidi. Sebab itu, 2 daripada 3 kaedah yang dipertimbangkan itu adalah berhubung dengan pemindahan tunai. Kaedah pemindahan tunai yang memberikan tunai terus secara bulanan kepada sama ada individu atau isi rumah itu dilihat adalah cara yang lebih baik daripada kita membuat subsidi pukal sekarang, kerana hanya individu yang rakyat warga negara Malaysia sahaja yang ada di dalam padu yang akan mendapat bantuan tunai sedemikian. Soalan yang kedua mengenai keciciran masyarakat luar bandar dan juga orang asli. Sebahagian daripada maklumat mengenai terutamanya orang asli datang daripada AIDAMAK, iaitu pangkalan data mengenai orang asli, dan yang saya ingat cabaran kita ialah akan ada rakyat Malaysia yang berada terutamanya di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak yang tidak ada data ataupun tidak lengkap data selain daripada maklumat kewarganegaraan di dalam Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi sebab itu kita akan peruntukkan 3 bulan untuk memastikan peringkat pengesahan dan verifikasi data, dan kita akan gerakkan seluruh jabatan kerajaan dan swasta untuk memastikan terutamanya penduduk di kawasan luar bandar ini berdaftar dan mengesahkan maklumat mereka di dalam padu, insya-Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Tuan Nurul Amin bin Hamid Padang Terap. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 10. Silakan Menteri. Yang berhormat Tan Sri Ketua, terima kasih. Yang berhormat Padang Terap. Untuk makluman Yang berhormat, Kementerian ini telah mengangkat permohonan menaik taraf jalan dari Jambatan Sungai Durian FT 175 ke Sempang ke Kota Putra Durian Burung, daerah Padang Terap, Kedah Darul Aman bagi kerja awalan dan reka bentuk pada rolling plan yang keempat. Rancangan Malaysia ke-12 untuk pertimbangan agensi pusat, namun ia tidak diluluskan kerana keutamaan diberikan kepada projek yang lebih utama di negeri Kedah, iaitu projek menaik taraf jalan dan jambatan FT 270 dari Sungai Layar, Seksyen 0.0 ke Semeling, Seksyen 2.2 Kuala Muda, Kedah Darul Aman. Walau bagaimanapun, kementerian ini akan meneliti semula projek ini apabila dimohon oleh kerajaan negeri ataupun untuk rolling plan rancangan Malaysia ke-12 yang akan datang, dan akan diberi pertimbangan yang sewajarnya untuk diangkat kepada agensi pusat jika memenuhi keperluan teknikal untuk laksanakan tertakluk kepada keutamaan negeri dan agihan peruntukan pembangunan kepada kementerian ini. Terima kasih Tan Sri Ketua. Silakan Padang Terap. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Yang berhormat Timbalan Menteri,
Saya seringkali membangkitkan tentang permohonan jalan persekutuan FT 175. Kenapa? Kerana Padang Terap merupakan daerah sempadan di antara Malaysia dan Thailand. Dan seperti mana yang kita maklum bahawa nilai dagangan Malaysia-Thailand ini telah mencecah 112 bilion mengikut laporan tahun lepas. Sebab itulah concern kita tentang pembangunan jalan persekutuan FT 175 ini adalah untuk memastikan pembangunan Malaysia-Thailand ini berjalan dengan baik. Soalan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, kalaulah permohonan ini diluluskan dalam RP5, apakah jaminan daripada pihak kementerian untuk memastikan kualiti jalan setanding dengan negara-negara yang lain? Oleh kerana kita melihat ada laporan pada tahun lepas yang meletakkan Malaysia di tangga yang ke-12 paling buruk kualiti jalan di Malaysia. Kalau boleh ada penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Sila Menteri. Yang Berhormat Yang Bertua, pertamanya saya ingin maklumkan kepada Yang Berhormat Padang Terap bahawa kita sebenarnya dari segi permohonan kita mempunyai prosedur-prosedur yang tertentu. Dan dari segi kami di Kementerian Kerja Raya, kami tidak ada masalah kepada setiap permohonan yang dikemukakan oleh pihak Yang Berhormat. Dan sudah semestinya bahawa permohonan-permohonan negeri ini melalui penarasan antara bahagian unit perancangan ekonomi negeri dan Jabatan Kerja Raya negeri. Jadi untuk makluman Yang Berhormat, proses tapisan kementerian ini akan dinilai dan teliti sepenuhnya, khususnya datang daripada kerajaan negeri itu sendiri. Dan untuk makluman Yang Berhormat, permohonan Yang Berhormat ini menduduki kedudukan nombor 21 dan 22. Dan kita dalam terutama dalam perancangan dalaman kementerian seperti digariskan plan pembangunan rangkaian jalan atau Highway Network Development Plan 2030, dan kita semestinya mengangkat pertimbangan ini khususnya kepada Menteri Ekonomi yang ada jawab panjang lebar sebentar tadi, dan seterusnya kepada Kementerian Kewangan. Ini akan dipertimbangkan untuk perancangan-perancangan di masa mendatang. Bagi soalan yang kedua yang dikatakan oleh ahli Yang Berhormat berkenaan dengan standard kualiti jalan yang akan dibina sekiranya diluluskan, sudah pastilah kami di Kementerian Kerja Raya mempunyai satu garis panduan SOP yang melaksanakan tanggungjawab untuk membina jalan sehabis baik sebenarnya. Sehabis baik, dan kita membuat kajian-kajian tertentu melalui yang ahli-ahli teknikal kita. Tetapi faktor kerosakan jalan ini tidak terletak di bahu KKR saja. Sebab itu sering saya bangkitkan bahawa keadaan jalan kita sebenarnya antara ketahanannya 45 tan kebiasaan dan jarang mempunyai 60 tan. Tetapi kenderaan yang membawa beratan itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kekerapan membawa sehingga melebihi daripada 60 tan. Yang sering saya katakan di dalam Dewan ini bahawa daya tahan itu tertakluk banyak faktor. Bukan sahaja teknikal, bukan sahaja di bawah teknikal yang kita bina sewaktu itu. Tetapi bebanan ini juga sebenarnya diletakkan juga kepada kenderaan-kenderaan yang melalui jalan tersebut. Dan mungkin standard-standard akan datang ini boleh kita kaji untuk sebagaimana saranan yang disarankan oleh Yang Berhormat Padang Terap sebentar tadi. Terima kasih, Tan Sri Betul. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sila Menteri. Tuan Yang di-Pertua, mengikut peraturan mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan di peringkat jawatankuasa Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan bagi rang Undang-Undang Perbekalan 2024 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2024, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 7 November 2023. Ada yang menyokong? Tan Sri Yang Bertua, saya mohon menyokong. Baik, terima kasih. Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang kemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata setuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju.
usul disetujukan. Orang urusan mesyuarat dan usul-usul pertimbangan ke atas Undang-Undang Perbekalan 2024 di Hari 31 2023 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2024 dalam jawatankuasa sebuah buah majlis. Okey, saya Yang Berhormat. Yang Berhormat, berhubung dengan usul 18.1 yang saya bawa, iaitu berhubung dengan Minggu Solidariti Palestin, anjuran Kementerian Pendidikan. Daripada jawapan speaker ini menunjukkan bahawa Menteri Pendidikan akan menjawab dua soalan yang saya timbulkan, iaitu berhubung dengan 3 MP dan 9 adun yang memprotes Minggu Solidariti dan juga kenyataan daripada Yang Berhormat Teluk Intan. Yang Berhormat menyebut itu bahawa Menteri Pendidikan akan menjawab, tapi dia tak jawab. Jadi apakah yang saya harus ambil sekarang? Oleh kerana Menteri Pendidikan tidak jawab, apakah saya akan bawa usul sekali lagi ataupun saya tunggu Kementerian Pendidikan yang akan mengasah yang begitu lama sebab perkara ini sedang berlaku dengan begitu teruknya di Palestin. Baik, saya akan berhubung dengan Menteri Pendidikan sama ada dia akan menjawab tidak dan saya akan maklumkan kepada Yang Berhormat nanti. Terima kasih. Baik. Saya merujuk Ahli Parlimen Temberau kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan kerana menafikan sesuatu berhubung dengan kenyataannya tentang Gal Gadot. Gal Gadot yang menyatakan menyokong Israel, dia like. Tapi walaupun telah di-delete dan sebagainya, kita sempat buat dengan izin print screen dan saya telah merujuk kepada Jawatankuasa Hak Kebebasan. Baik, saya akan apakah jawab tempoh masa yang harus saya tunggu? Baik, dia tidak tempoh masa tapi saya akan jawab secepat saya dapat jawapan daripada dia. Terima kasih. Tan Sri Speaker, Kota Melaka. Kota Melaka, ya. Ya, Tan Sri Speaker, saya ada menggemparkan satu usul untuk merujuk Yang Berhormat Ahli Parlimen Pendang dan juga Arau ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Ini adalah berkaitan dengan mesyuarat pada 18 Oktober di mana Pendang telah mendakwa saya sebagai Zionis, ya. Dan Pendang memberikan penjelasan apa yang dia masukkan jangan lagi Zionis terhadap saya ialah dia kata ada elemen-elemen yang ada perangai-perangai Zionis. Satu dua perkara itu. Bukan keseluruhan secara holistik dia Zionis. Dia tu ialah Kota Melaka. Dan dia kata ada elemen-elemen yang sedikit sebanyak bukan holistik dia Zionis. Dia merujuk kepada saya Zionis dan saya telah menggunakan usul dan saya ingin tahu apakah keputusan Tan Sri Speaker. Manakala bagi Arau pula, Arau menuduh saya sebagai Yahudi. Dia menuduh saya sebagai Yahudi. Ini Yahudi punya. Jadi dia tak tarik balik. Jadi saya juga merujuk Arau ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Jadi saya ingin tahu apa keputusan Tan Sri Speaker. Saya tak nak perbincangan berlaku. Tapi saya tak pernah minta ditarik. Tapi dia timbulkan orang ramai dengar. Saya tak pernah minta ditarik dan saya sebut kalau saya sebut kata Yahudi saya tak sebut kat dia. Jangan dia perasan sangat. Dunia. Saya dah dapat semua usul-usul tersebut dan jawapan pun saya dapat. InsyaAllah saya akan bagi buat keputusan dalam masa 2-3 hari ini, insyaAllah. Ya, Tan Sri Speaker, kita harap keputusan dapat dibuat dengan secepat mungkin. InsyaAllah, percayalah. Sebab Arau ni, dia tiba-tiba masuk ke Dewan, dia tuduh terberau, kata dia Yahudi. Betul. Ya. Itu tak betul. Sebab itu kita perlu buat keputusan untuk kita nak kurangkan perkara sedemikian. Baik. Terima kasih. Ini dah beberapa hari balik termimpi berapa. Saya tak pernah sebut dalam perkataan tu Kota Melaka Yahudi. Saya sebut Yahudi secara umum kepada dunia. Arau Kota Melaka rujuk kepada usul. Dah usul. Usul dah masuk. Betul saya kata Kota Melaka, beri masa saya sikit. Saya boleh dapat jawapan-jawapan. InsyaAllah saya akan buat keputusan. Akan dalam minggu ni juga. InsyaAllah. Tan Sri Speaker. Mohon sedikit. Terima kasih. Ini nak menyejukkan keadaan Tan Sri Speaker. Saya nak mohon izin, saya nak mengalu-alukan warga sekolah menengah kebangsaan Teluk Malim Megarang
delegasi 91 orang termasuk pelajar dan juga murid. Okey. Sebahagiannya adalah yang diketuai oleh Encik Awaluddin Ahmad dan juga Puan Wimala Maniam. Sebahagiannya adalah bekas pelajar yang sekarang telah menjadi guru, Tuan Haji Sahrudin Saran dan juga saudara Muhammad Ruzi. Ya. Ini adalah sekolah saya yang saya telah tinggalkan 40 tahun yang lalu. Terima kasih. Contohilah ahli berhormat yang saudara-saudara sekalian. Perannya bagus, Kuala Langat. Tan Sri Speaker. Majlis. Tan Sri Speaker, sedikit bayan baru. Bayan baru. Terima kasih. Tan Sri Speaker, saya dengar dengan jelas Tan Sri Speaker telah memberi petua bahawa Dewan ini kita kena decorum, kena baik, jangan kafir mengkafirkan. Kita nampak bahawa Arau masih cuba mengkafirkan. Sekarang Kota Melaka dikafirkan. Sekarang Tebrau pun dikafirkan. Ya, saya rasa ini tidak betul, Tan Sri. Kita jangan menggunakan Yahudi memecah belahkan masyarakat. Jadi haraplah Tan Sri mempunyai kebijaksanaan untuk meredakan. Jangan kita orang berperang di Palestin dan Gaza janganlah bawa ke Malaysia. Bayan baru Arau duduk. Terima kasih. Yang dibangkitkan Kota Melaka itu bertanya, Wan Baru, tentang usul yang dimasukkan terhadap Arau. Saya jawab, beri masa saya sikit, saya akan jawab. Jadi usul yang dibawa oleh Kota Melaka itu ialah usul yang berlaku minggu lepas. Jadi saya respon kepada usul itu. Baik, majlis dalam jawatan kuasa. Tan Sri Speaker, ada perkara yang last, perkara yang baru. Sebab cikgu-cikgu sedang tengok kita sekarang ni. Ya, betul. Sebab itu saya bangun peraturan 99, Tan Sri Speaker. Sebagai ahli backbencher, saya terpaksa membangkitkan perkara ini. Keputusan Tuan Yang di-Pertua berkenaan dengan sebarang perkara tafsir dalam mana-mana jua peraturan mesyuarat ini atau berkenaan dengan kelaziman adalah muktamad kecuali jika ada usul bersendiri menentang keputusan Tuan Yang di-Pertua. Tan Sri Speaker, saya bangun kita dalam perjalanan persidangan Parlimen, sama ada sebelah sana atau sebelah sini, dulu, kini dan selamanya, kita mematuhi Tan Sri Speaker. Saya terbaca satu artikel dalam berita portal Free Malaysia Today. Saya tidak mahu dituduh sebagai membuat tuduhan. Bertarikh 3 November 2023, satu kenyataan yang dibuat oleh Ketua Pembangkang. Saya nak tanya, ini adalah quote-unquote. The Bersatu Secretary General also questioned the credibility of Dewan Rakyat Speaker Johari Abdul, claiming he had threatened opposition MPs unfairly in the House. Hamzah said Johari is the first speaker with no legal background, adding that his predecessor Azhar Harun did a better job in the post since he was not a politician, quote unquote. Saya nak tanya Tan Sri Speaker, sebagai seorang ketua pembangkang, bolehkah beliau membangkitkan perkara-perkara ini, membuat tuduhan-tuduhan, menghentam Tan Sri Speaker di luar Dewan? Saya faham kalau ada perkara-perkara yang beliau tidak setuju, perkara itu boleh dibangkitkan dalam Dewan Rakyat. Baik. Ada presiden, Tan Sri Speaker, saya akan mengakhiri. Semasa Tan Sri Pandika menjadi Speaker Parlimen, beliau telah mengambil tindakan terhadap ahli-ahli Parlimen yang membuat kenyataan menghentam beliau di luar Parlimen. Ada presiden. Cumanya saya ingin persidangan berjalan secara teratur. Dan sebagai Ketua Pembangkang, beliau sepatutnya tahu kalau ada apa-apa perkara, bangkitkannya di Parlimen dan bukan menghentam Speaker di luar Parlimen. Sebagai backbencher kerajaan, saya membawa perkara ini kepada Tan Sri Speaker. Mohon petua di atas perkara ini, Tan Sri Speaker. Terima kasih. Terima kasih. Saya berbeza dengan Tan Sri sebelum-sebelum ini. Apa-apa juga yang diungkapkan di dalam Dewan ini yang mempersoalkan kewibawaan dan keputusan saya akan bertindakkan. Namun pun begitu, sesiapa juga boleh hina saya di luar. Boleh panggil saya unqualified. Boleh panggil saya tidak berpendidikan. Saya tidak menjadi ahli isu. Saya berkhidmat untuk Dewan ini. Di luar terpulanglah. Nak kata saya bodoh ke, saya tak cerdik ke, saya tak qualified, it's not my business.
I'm here colorblind. Di sebelah kanan saya juga saya bertanggungjawab, sebelah kiri saya juga bertanggungjawab. I'm here, saya diletakkan di sini sebagai insan yang akan kendalikan perjalanan agar keputusan yang kita ambil akan memanfaatkan rakyat. So, ahli berhormat yang nak main politik, mainlah. Jangan get me involved. Okey? Jadi saya nak teruskan. Silakan, Menteri. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Sama-sama. Sir. Jadual. Baik. Minta Yang Berhormat Menteri Keuangan mengemukakan anggaran perbelanjaan bagi semua kementerian. Silakan. Tan Sri Pengerusi, saya mohon mencadangkan supaya wang sejumlah tidak lebih daripada 214 bilion 554 juta 264,300 ringgit yang diperuntukkan dalam anggaran perbelanjaan mengurus tahun 2024 bagi maksud-maksud bekalan B1 hingga B15, B20 sehingga B28, B30 dan B31, B40, B42, B43, B45 sehingga B48, B60, B62 sehingga B64 untuk kementerian dan jabatan yang berkenaan dijadikan jadual dan wang sejumlah tidak lebih dari 92 bilion ringgit yang diperuntukkan dalam anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2024 bagi maksud-maksud perbelanjaan pembangunan P6, P7, P10, P13, P14, P15, P20 sehingga P28, P30 dan P31, P42 dan P43, P45 sehingga P48, P60, P62 sehingga P64 dan P70 untuk kementerian dan jabatan yang berkenaan seperti yang ditunjukkan dalam penyata yang dibentangkan sebagai lampiran A dan lampiran B Kertas Perintah 33 tahun 2023 dijadikan anggaran perbelanjaan. Keperluan bagi mengadakan peruntukan anggaran perbelanjaan mengurus tahun 2024 dan juga anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2024 telah pun dibentangkan. Di samping itu, penjelasan lanjut mengenai cadangan-cadangan anggaran ini adalah juga diberi dalam Kertas Perintah 33 tahun 2023 dan buku anggaran perbelanjaan Persekutuan 2024 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 34 tahun 2023. Oleh itu saya tidak berhajat hendak memberi apa-apa penerangan tambahan lagi. Tan Sri Pengerusi, saya mohon mencadangkan. Baik, terima kasih. Kepala bekalan B1 hingga B9 dan B40 dan Kepala Pembangunan P6 dan P7 di bawah Jabatan Perdana Menteri terbuka untuk dibahas. Sebelum itu, izinkan saya memberikan sedikit panduan. Pada hari ini bermulanya giliran bagi kementerian di peringkat jawatan kuasa bagi rang Undang-Undang Perbekalan 2024 iaitu selama 12 hari iaitu hingga hari Isnin 27 November 2023 yang mana 26 kementerian akan melalui peringkat jawatan kuasa ini. Saya ingin mengingatkan semua ahli yang berhormat untuk mematuhi peraturan mesyuarat 6/12 iaitu perbahasan hendaklah dihadkan kepada dasar perkhidmatan yang hendak diuntukkan wang itu dan tidak boleh mengenai butir-butir perbelanjaan tetapi boleh menyebut butir-butir hasil atau kumpulan wang yang dalam tanggungjawab perkhidmatan itu. Oleh itu, ahli yang berhormat semasa berbahas peringkat jawatan kuasa ini perlu menyebut secara spesifik butiran kementerian yang ahli yang berhormat ingin bangkitkan. Seperti mana semua sedia maklum, ahli yang berhormat telah berbahas semasa Belanjawan 2024 peringkat dasar selama 8 hari. Oleh itu, saya menasihatkan semua ahli yang berhormat untuk tidak membangkitkan semula
isu-isu yang telah dibangkitkan semasa Belanjawan 2024 di peringkat dasar di peringkat jawatankuasa ini. Dengan mengambil kira masa peringkat jawatankuasa selama 12 hari dengan melibatkan 26 kementerian, saya ingin memberikan sebanyak boleh ahli yang berhormat terlibat dalam perbahasan ini. Maka setiap pembahas saya peruntukkan tidak lebih daripada 5 minit. Baik. Saya akan bacakan mereka yang akan mengambil bahagian sebentar lagi. Hari ini kita Baik, bertemu kembali langsung dari Parlimen. Selesai sudah kita melihat kepada pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dan antara jawapan yang kita terima khususnya berkenaan dengan RFID, antara jawapan yang kita terima berkenaan dengan perkara ini berkenaan dengan RFID dan juga sistem lebuh raya ataupun kutipan tol yang lebih terbuka, dan apa yang kita terima adalah berkenaan dengan kutipan tol tanpa palang akan dimulakan ataupun projek permulaannya akan dimulakan pada tahun 2024. Dan sedikit yang menariknya soalan nombor 7 berkenaan dengan soalan daripada Ahli Parlimen Raup kepada Menteri Pendidikan Tinggi berkenaan dengan kemasukan pelajar ke Universiti Awam berdasarkan sijil tinggi Persekolahan Malaysia SDPM, Kolej Meritokrasi, Asasi dan juga saluran-saluran lain bermula tahun 2019 hingga 2023, dan jawapan yang kita terima adalah pecahannya adalah seperti berikut. Diploma iaitu sebanyak 144,540 pelajar ataupun 42.3%, diikuti SDPM seramai 92,660